A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang kepada semua pendengar dan khususnya kepada penulis bagi buku Ilmu Ramli, Cik Abuya Kamal. Terima kasih sekali lagi kerana sudi meluangkan masa di Khemah Akademi Jawi Malaysia sesi bersama penulis buku. Baik, seperti tadi kita telah selesai acara pelancaran bagi buku Ilmu Piramli edisi Jawi. Dan kalau kita lihat pada kulit depan buku ini tertera tulisan edisi khas sempena 50 tahun pemergian Seniman Agung Tanah Melayu, iaitu pada tarikh 29 Mei 2023. Jadi hari ini sebenarnya adalah hari yang bersejarah buat kita kerana ini adalah kata genap 50 tahun Allahyarham Piramli meninggalkan kita. Dan beliau semua sedia maklum, beliau adalah seorang, orang kata, kalau kita mungkin kita kenal dia sebagai pelakon, tapi kalau orang yang lebih mendalam mengenali beliau, banyak lagi manfaat ataupun amal jariah yang beliau tinggalkan selain daripada filem tu. Dan insya-Allah hari ini kita bersama dengan penulis Ilmu Piramli ini, dan kita akan minta penulis untuk berkongsi sedikit sebanyak apa yang terkandung dalam buku ini. Jadi untuk permulaan, seperti sedia maklum, kalau kita semua tahu sebenarnya buku ni sebelum ni telah diterbitkan, tapi edisi Rumi. Kemudian pada kali ini, hari ini diterbitkan sekali lagi buku yang sama tetapi dengan wajah baru, iaitu edisi Jawi. Jadi mungkin kita nak mulakan dengan persoalan bagaimana edisi Jawi ni boleh diterbitkan, atau bagaimana ilham datang untuk Tuan Abuya Kamal untuk terbit semula buku yang sama tapi edisi sepenuhnya dalam Jawi. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Akademi Jawi kerana memang agak urgent buat benda ni. InsyaAllah. Idea pun datang, sebenarnya idea tu dah lama, tapi saya punya kemampuan, kesanggupan untuk buat ke Jawi. Jadi soalan asal tadi, kenapa boleh terdetik tentang Jawi? Apa sebab saya buat tentang Jawi? Sebenarnya benda ni, ilham ni datang adalah saranan daripada ayahanda Pak Sumit sendiri. Yang mana pada tahun 2019 saya ke rumah Pak Sumit. Jadi masa tu Pak Sumit sendiri cakap, sayang buku ni Jawi, sayang buku ni Rumi, boleh tak buat satu hak Jawi bagi dengan Pak Su nak baca. Jadi benda itulah sebenarnya bila saya memikirkan, kebetulan hari tu ayahanda Pak Sumit pun pergi menghadap Ilahi. Jadi saya sebenarnya benda ni terkesan pada saya. Sebenarnya saya tak dapat sampaikan Jawi pada tangan Pak Sumit. Saya rasa satu kerugian pada saya. Tapi alhamdulillah, saya yakin dan percaya dengan adanya versi Jawi ini, mudah-mudahan sebagai satu jariah kepada seniman agung yang telah berpulang ke rahmatullah. Hari ini genap 29 Mei, genap 50 tahun, dan juga sebenarnya Pak Sumit dah meninggal. Saya yakin dan percaya benda ni ada hubungan dia secara yang kita tidak nampak. Jadi dari situlah timbul ilham yang kita nak buat Jawi sebenarnya. Jadi itulah fokus. Di samping tu juga, Jawi ni sebenarnya bila saya tengok satu lagi buku, bila saya dah dapat ilham saranan daripada Pak Sumit, terus kepala saya berfikir kepada salah satu buku Tuan Isa Kamari, iaitu Duka Tuan Bertahta. Jadi saya tengok buku dia, saya kata, saya mendekati dia dalam Facebook. Saya rasa Jawi ni ada satu value yang tinggi sebenarnya, yang mana kalau rumpun Melayu ni sebelum ada huruf ABC, kita semua menggunakan alif bata. Jadi benda itulah saya yakin dan percaya sebenarnya rumpun Melayu ni sebenarnya dia bermula dengan tulisan Jawi. Itu tuan. Baik, terima kasih Tuan Abuya Kamal. Jadi kalau kita tengok buku ni, mungkin saya buka sedikit sepintas lalu untuk orang yang di atas talian sana. Kalau kita tengok buku ni memang penuh, memang sepenuhnya tulisan Jawi.
Jadi kalau kita soalan yang biasa kita terima, siapa nak baca Jawi zaman sekarang ni kan? Siapa nak baca? Kan? Jadi sebenarnya itulah cabaran yang kita perlu ambil. Dan sebenarnya Jawi tu masih, orang kata belum lagi pupus. Jawi tu masih ada pembacanya. Dan tambah-tambah pula anak-anak muda kita sekarang ni, kita kena pupuk mereka, kena sambung balik mereka dengan tradisi Jawi ni. Dan salah satunya melalui buku ilmiah, buku cerita, hatta novel Isa Kamari pun insya-Allah kita akan terbitkan juga dalam edisi sepenuhnya dalam tulisan Jawi. Okey, baik. Jadi kalau kita tengok P. Ramlee ni, secara umumnya kita kenal dia sebagai pelakon. Dan walaupun jasanya telah lama meninggalkan kita, selama 50 tahun lebih kurang, tapi rasanya beliau masih hidup dalam sekarang ni, masih hidup sekarang ni melalui cerita-cerita dia, mesej dakwah dia, dan masih ditayangkan di TV cerita-cerita dia. Tapi salah satu orang kata persoalan yang kita timbulkan, kenapa cerita P. Ramlee ni masih boleh bertahan lama kan? Adakah disebabkan pelakonnya yang handsome, ataupun disebabkan lagu-lagu dia yang merdu, ataupun sebenarnya ada mesej yang disampaikan yang mana mesej tu berguna sehingga ke zaman kita sekarang ni. Jadi mungkin kita boleh minta Tuan Abuya Kamal untuk kongsikan adakah P. Ramlee itu sendiri terlibat dalam menyampaikan dakwah. Kalau terlibat, mungkin melalui medium yang mana satu. Mungkin kalau jika ada contoh ke yang kita boleh lihat apa semua, mungkin Tuan Abuya boleh kongsikan. Silakan. Okey, pertama sekali saya menjawab pendapat saya insan yang kerdil ni. Saya melihat tentang sebuah keikhlasan pada insan yang bernama P. Ramlee. Jadi dekat ni pula saya nak relate pula dengan cerita-cerita ulama-ulama dahulu. Contohnya seperti Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Ada dua karya yang cukup masyhur, iaitu Syiarus Salikin dan juga Hidayatus Salikin. Kalau kita tengok hari ni, walaupun Syekh Abdul Samad Palembang ni dah meninggal lebih 200 tahun dah, tapi karya dia sampai sekarang orang belajar, mengajar dan terus dicetak. Begitu juga saya melihat P. Ramlee yang mana dia dah meninggal hari ni genap 50 tahun, tapi orang tak jemu-jemu mengatakan tentang P. Ramlee. Apa sebab? Dan saya rasa mungkin P. Ramlee ni dia ni terkena satu berkah orang alim lah. Pada saya, bila dia berdamping dengan Syekh Abdul Fahim, pada saya itu adalah satu ketentuan Allah kepada dia. Berjumpa dengan Syekh Abdul Fahim, dia berdamping dari sudut berbeza. Mungkin orang datang berjumpa Syekh Abdul Fahim, belajar tentang ilmu agama, alim hingga menjadi mufti, hingga menjadi pelbagai dan sudut. Tapi dia mungkin datang sebagai satu insan biasa, tetapi dia digambarkan oleh Syekh Abdul Fahim. Syekh Abdul Fahim, kita yakin percaya dia seorang wali Allah, melihat dengan kasyaf lebih jauh ke hadapan, maka diterjemahkan oleh P. Ramlee dalam filem-filem dia. Sebagai contoh, hari ini orang begitu susah dengan masalah hutang piutang. P. Ramlee gambarkan dalam mana? Dalam keluarga, dalam cerita Do ke Minah Mati Dulu. Tengok soal hutang sampai bercerai. Datang tuan tanah Kedaung, datang ayah, datang apik, minta hutang, minta ceti, datang kejar rumah, panjat rumah. Sebenarnya dia nak gambarkan apa? Dia nak gambarkan tentang surah Al-Baqarah ayat 282, satu buka cerita pasal hutang, dan itulah surah ayat yang paling panjang dalam Al-Quran. Kalau tak salah saya betulkan saya. Jadi sebenarnya soal hutang tu adalah berat. Hutang pula ibarat anak dengan bapa. Macam mana? Hutang dengan riba. Anak akan besarkan bapa, bapa akan besarkan anak. Hari ni bila kita berhadapan dengan situasi COVID, situasi PKP, berapa ramai orang yang akan ni. Jadi saya cuba mengulas balik P. Ramlee ni supaya kita santai-santai berfikir macam mana kita nak menangani tentang hutang sebenarnya melalui karya P. Ramlee. Jadi pada saya sedikit tentang dakwah itu, mesej tu dia sampai, tapi melalui cara yang berbeza. Dia lakonkan benda yang pelik, orang yang susah, orang yang terpaksa cerai-berai tentang hutang. Jadi benda tu yang saya cuba kongsikan kepada peminat, insya-Allah. Baik. Jadi kalau kita tengok buku ni sebenarnya, kalau kita buka satu persatu muka surat, sebenarnya buku ni dia seperti kita tengah tengok filem. Kalau saya tengok tadi sepintas lalu dengan buku yang saya pernah baca sebelum ni, sebenarnya dalam buku ni penuh dengan banyak kisah-kisah yang filem yang P. Ramlee telah lakonkan.
Cumanya dalam buku ni kita terangkan apa mesej yang yang ada dalam filem tersebut. Jadi kalau tengok dalam ni memang disebut ada yang kisah yang cerita Doremi-nya, hang kebun, hang cangkul. Lepas tu kita tengok lagi lagu dan irama, cerita Laksamana Pendekar. Jadi kalau kita tengok buku ni sebenarnya tak asing untuk kita, dan tambah-tambah lagi filem kita dah lihat, kita dah tonton, kita baca pula buku ni, manfaat yang kita boleh peroleh daripada hasil karya P.Ramlee tu lagi kita boleh dapat, dan kita boleh cuba amalkan dalam hidup kita. Jadi mungkin kalau tak keberatan, mungkin kalau kita boleh pilih beberapa bab ataupun beberapa subjudul dalam buku ni, mungkin saya boleh baca, dan mungkin Tuan Abu Kamal mungkin boleh cerita sikit, boleh ulas sikit. Okay. Jadi ni saya random saya random buka, atau saya akan baca, tuan penulis akan ulas sikit. Okay, baik. Jadi saya buka muka surat 59. Okey. 59 halaman untuk buku Jawi. Kalau 59 ni dia ada tajuk Apek Jalan Tutup Mata. Saya rasa kalau kita sebut Apek Jalan Tutup Mata pun kita dah boleh bayang dah cerita ada yang mana satu kan. Dia tutup mata, lepas tu kena bawa pergi sambil nyanyi-nyanyi tu. Kita dah main dah dia punya bayang-bayang dah. Okey, saya baca sikit. Jadi ini adalah bahagian Apek Jalan Tutup Mata. Ada seorang apek yang sanggup melakukan apa sahaja untuk mendapatkan wang emas. Tidak kira sama ada kerja itu halal ataupun haram di sisi Tuhan maupun undang-undang. Walaupun terpaksa jalan tutup kedua mata dengan berhadapan dengan situasi bahaya, asalkan mahu mendapatkan habuannya dalam apa keadaan sekalipun. Kita tengok belakang pula. Dalam kita mencari peluang untuk mencipta pendapatan, kita haruslah berhati-hati dalam setiap titik langkah. Kita sedia maklum, sebagai seorang Muslim, segala perkara ada tata cara yang telah digariskan dalam setiap perkara yang kita hendak lakukan. Mungkin saya minta Tuan Penulis untuk sambung ulaskan lagi bahagian Apek Cina Jalan Tutup Mata ni. Okey, baik. Cerita Apek ni sekarang, saya lebih nak bercakapkan tentang konsep kita mencari rezeki. Jadi sebenarnya dalam hidup kita sebagai seorang Muslim, kita tidak akan terlepas daripada melaksanakan hukum-hukum Tuhan. Jadi mana dalam Quran, dalam hadis, kita sentiasa berpandukan supaya dalam kita mencari rezeki ini kita tak terlibat dengan benda-benda yang haram, benda-benda yang syubhah, benda-benda yang menyalahi undang-undang negara. Jadi benda tu yang sebenarnya saya nak highlightkan. Okey, kalau kita tengok Apek ni sekarang, kerja dia buat tu sebenarnya berat. Kasim Baba dah kena potong, dah kena guni masuk dalam gua tu lagi, dia tamak sangat. Jadi ketua penyamun dah tangkap, dah potong 18 pun lebih sebenarnya. Jadi dia sanggup buat satu kerja yang menyalahi undang-undang, menjahit mayat. Kalau sekarang nak jahit semuanya kena pergi hospital, kena report polis apa. Tapi dia buat secara haram supaya benda ni tertutuplah kesalahan-kesalahan Kasim Baba. Okey, jadi sekarang bila kita tengok, kita nak applykan dengan masa sekarang. Sekarang ni kita nak buat kerja kena berhati-hati. Pertama, kita kena tengok hukum agama ni bagaimana. Hukum agama macam mana, Islam melarang ke, mengesyorkan, itu kita kena pastikan dulu. Yang kedua pula, kita sekarang ni duduk dalam negara berperlembagaan, yang mana kita semuanya kena ada undang-undang yang kita perlu patuhi. Jadi kita nak tahu sekarang ni kerja kita buat ni macam mana, sama ada bersalah dengan undang-undang. Kalau bersalah undang-undang memang tak lama lah kita. Kalau tekan tweet, zaman sekarang lagi pula dengan telefon, semua orang rakam, semua orang tengok, semua orang buat, semua orang viral. Jadi sekejap saja benda ni akan terkantoi. Jadi sebenarnya isunya adalah apa? Tentang menjunjung perintah Tuhan. Itu yang kita nak highlightkan sebenarnya. Okay, baik. Tadi kita dah selesai cerita Apek Cina Jalan Tutup Mata. Jadi saya pilih lagi yang ni yang kedua. Kita tengok bab mana yang kena ni. Kita buka muka surat 121. dah macam dalam cerita P.Ramlee ke cara ni pun dah. Okey, baik. Muka surat 121.
Yang ni berkait dengan guru apa nama P. Ramlee. Okay. Guru kepada saya mula sebelah kanan lah, Sultan Zainal Abidin III, Sultan Terengganu. Kan? Kenapa Sultan Zainal Abidin ada dalam buku P. Ramlee ni? Saya baca sikit mungkin, tapi mungkin tuan boleh kongsikan. So, Sultan Zainal Abidin ni, baginda dilahirkan pada tahun 1865 Masihi dan telah mangkat pada hari Selasa 26 November 1918 Masihi. Sultan Zainal Abidin III ataupun Sultan Terengganu telah diakui oleh beberapa orang ulama di Mekah dan para cerdik pandai bahawa baginda adalah di antara Sultan Melayu yang paling alim dan ahli ilmu pada zamannya. Dua orang ulama yang berasal dari dunia Melayu di Mekah yang paling dekat dan menjadi rujukan pelbagai masalah baginda ialah Syekh Muhammad bin Ismail Al-Fatani ataupun kita lebih kenal dengan Syekh Nikmat Kecil, dan Syekh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani. Bila ada sesuatu masalah yang sukar yang dihadapi oleh sultan yang alim ini, maka baginda akan sentiasa merujuk kepada kedua-dua ulama Mekah yang tersohor itu. Macam mana Sultan Zainal Abidin ni ada tersemat juga dalam buku P. Ramlee ni? Okay, boleh kongsikan sikit. Okey, sebenarnya macam ni tuan, saya menulis tentang P. Ramlee memang akan berkisar kepada dakwah. Jadi bila kita sebut kepada dakwah, kita kena fokus dengan siapa dia belajar tentang agama. Jadi dia belajar dengan Syekh Abdullah Fahim. Jadi di samping itu, kalau saya matikan cerita ini sekadar Syekh Abdullah Fahim, saya rasa macam tak habis. Jadi saya apa saya buat? Saya ceritakan pula siapakah sahabat-sahabat kepada Syekh Abdullah Fahim. Maka daripada sinilah munculnya nama Syekh Abu Bakar Muar, munculnya nama Tokoh Paloh, munculnya nama Sultan Zainal Abidin. Sebab apa diorang ni semua adalah kader-kader Syekh Ahmad Fatani di Mekah. Jadi daripada situ kita sebuah rantaian ilmu. Kita nak cerita daripada P. Ramlee naik pada siapa guru dia. Guru dia pula kita pelajari siapa pula sahabat-sahabat sekeliling dia. Yang mana sekarang ni saya nak highlightkan tentang orang Melayu ni, tentang tulisan Jawi ni telah berperanan di Mekah ni. Yang mana kalau sekarang kita lihat pasal Sultan Zainal Abidin belajar bersama-sama dengan Syekh Ahmad Fatani. Jadi daripada situ pula Syekh Ahmad Fatani ni siapa? Syekh Ahmad Fatani ni adalah penasihat Empire Turki Utsmaniyah yang terakhir. Jadi apa nak relate pula dengan P. Ramlee? Sebab tu saya membawa tarbus ke mana kemari untuk saya ceritakan tentang Mustafa Kamal Atatürk membuang tarbus ini kepada dalam budaya orang-orang Turki. Jadi nampak tak P. Ramlee dalam cerita Tiga Abdul dia memakai tarbus. Apa sebab sebenarnya? Dia mengatakan istana Iskandarbula. Tetap aja anak berjalan lagi. Mak dia ajar ini dia ni. Jadi sebenarnya ada satu benda yang mesej dia nak bagi tentang apa di sebalik dia nak ceritakan tentang kejatuhan ni macam mana sebenarnya. Apakah yang pembohongan sejarah telah dibuat? Apakah yang telah dibuat oleh Kamal Atatürk mengondemkan orang-orang Turki? Jadi benda tu bahaya kalau berlaku kat tanah Melayu sekarang. Nampak? Jadi itu yang bila dia bawa tentang pakaian tarbus, yang mana kalau kita lihat bangsa-bangsa bertamadun semuanya akan ada pakaian di atas kepala, pakaian kebesaran di atas kepala. Orang Melayu dengan tanjak, dengan tengkolok, dengan kopiahnya. Orang Arab dengan serban, dengan igalnya. Jadi kita melihat orang-orang bangsa-bangsa yang ada benua ni, dia mesti ada satu pakaian di atas kepala. Itu yang saya nak kongsikan di tengah. Masya Allah, kalau kita dengar tu tak boleh bayang macam mana P. Ramlee tu dia punya kaitan, dia boleh sampai ke Turki tu dan sampai tahap pakai tarbus ni kan. Yalah, kita ingat pakai saja nak berlakon. Rupanya ada lagi kisah dia. Jadi kalau kita yang biasa ni, kita tengok kisah ataupun cerita P. Ramlee ni, kita hanya kita seronok, kita gembira, kita gelak, yang sedih boleh jadi gembira kan. Kita terkenang zaman-zaman yang kisah lama kita, kampung-kampung kita. Tapi yang lebih penting, yang lebih mendalam tu adalah mesej dakwah yang tersirat. Dan benda ni tak semua orang sanggup luangkan masa untuk kaji, untuk cuba hadam. Jadi buku ni sangat mudah untuk kita
dapatkan apa sebenarnya yang P.Ramlee pernah sampaikan dakwah dalam filem beliau. Jadi yang terakhir kita tengok dalam buku ni, kita tengok buku surat 39 ni, dia punya bahagian 6 Jahanam. Bunyi kasar lah sikit 6 Jahanam ni. Jadi kita nak tengok apa yang tertulis. Jadi 6 Jahanam, sebuah filem yang menggambarkan keadaan dahulu dan sekarang. Antara kita sedar atau tidak, ia adalah sama, cuma berlaku pada tahun yang berbeza. Ceritanya bermula di pekan Seroja. Betul, Seroja. Baik. Seroja muncul 6 Jahanam, membuat nista dengan merompak dan membunuh sesuka hati. Langkah kemas mengatur strategi membina istana di bawah tanah dengan mengaburi mata orang ramai dengan dijadikan pusara sebagai pintu masuk ke tempat persembunyian. Jadi kalau kita tengok P.Ramlee ni, sebenarnya selain pada cerita-cerita lawa ataupun cerita cerita yang seronok apa semua, sebenarnya dia ada cerita yang serius, ada cerita yang macam ni. Tajuk pun dah 6 Jahanam, lepas tu ada bunuh-membunuh apa semua. Jadi mungkin Tuan Abu Kamal mungkin boleh kongsikan 6 Jahanam ni cerita dia macam mana? Okey, 6 Jahanam ni kalau kita pelajari, kita tengok memang kes merompak, menganiakan isteri orang, buat ini, buat itu, memang dia bagi ni. Sebenarnya ni apa? Sebenarnya ni adalah orang-orang yang tidak mengamalkan agama. Bila kita bercakap dari segi konteks Malaysia lah sekarang, 3 kaum besar ada agama. Melayu dengan Islamnya, orang Cina dengan Budanya, orang India dengan Tamilnya, dengan Hindu. Tamil bahasa Hindu. Jadi benda ni sebenarnya, bila semua agama ni, agama akan menyuruh kepada kebaikan. Jadi hari ini kita dalam masyarakat majmuk sebenarnya, kalau orang-orang tidak mengamalkan agama, dia akan berlaku merompak, buat itu. Jadi dekat situ P.Ramlee dah tunjukkan. P.Ramlee tunjukkan 6 Jahanam ni apa dia buat, nak bagi rosak semua sekali. Bila dah dapat kuasa, diorang dah rompak, dah jadi kaya-raya, makin besar lah empire semua. Jadi P.Ramlee menuntut kebelaan. Menuntut pembelaan, dia pergi berjumpa seorang-seorang, dia settlekan satu persatu. Maksudnya kes dia berat, kes dia membunuh, maka dibunuh balik. Kesnya berat. Jadi dekat situ sebenarnya dia nak gambarkan apa? Kita kena ambil satu pendekatan, satu tindakan tentang jenayah ni kena macam mana? Kena bunuh. Malah kalau dalam hukum Islam pun itu nak kena rujuk lagi dengan hudud. Contoh dalam Semerah Padi, apa yang dia nak gambarkan? Satu kampung yang jadi porak-poranda, bila datang bawa hukum Islam yang betul-betul, jadi aman damai. Itu cerita dalam Semerah Padi. Dia nak ceritakan siapa yang berzina dihukum. Dia bawakan tentang hukum hudud, tentang takzir, tentang apa. Jadi ini dia nak gambarkan dalam elemen agama. Jadi sekarang kalau kita tengok 6 Jahanam tadi, kalau kita tak benteras, sebenarnya menjanamkan ni banyak benda lah. Menjanamkan diri sendiri, menjanamkan keluarga, menjanamkan negara. Jadi itu satu-satu. Itu bila saya lihat P.Ramlee, dia akan mendekati dengan pemimpin. Walaupun dia secara santai, secara lawak, dia akan terus berusaha. Dia akan masuk elemen-elemen dakwah. Antara nampak ataupun tidak, dia tetap akan bagi. Sebab saya yakin benda ni mungkin dia menerima satu amanah pada Syekh Abdul Fahim ataupun guru-guru yang dia dampingi. Sebenarnya dia ramai lagi. Di Johor ada lagi guru-guru yang dia damping. Di Singapura ada lagi guru yang dia damping. Jadi kalau di utara, Syekh Abdul Fahim lah salah seorang. Jadi itu tuan. Baik. Alhamdulillah. Jadi kalau kita tengok syarat dengan mesej dakwah yang P.Ramlee sampaikan. Jadi kalau kita nak baca setiap cerita P.Ramlee tu, tak tersenarai, kita tak tertulis kita, dan tak terbilang kita nak sebut satu persatu. Jadi saya rasa usaha Tuan Abu Kabal untuk kumpulkan sedikit sebanyak yang beliau boleh tuliskan mesej beliau, mesej dakwah P.Ramlee di dalam buku ini. Jadi semoga semua pembaca di luar sana yang dapatkan buku ini dapat juga manfaat yang ditinggalkan oleh P.Ramlee. Jadi saya rasa cukup setakat sini dahulu. Okey, buku ni baru terbit hari ni dan baru siap cetak hari ni. Jadi harga buku ni adalah RM33 dan
kita ada diskaun potongan sebanyak 10%. Jadi buku ni tadi kita dah bawa 100 naskah, dah terjual banyak. Mungkin saya rasa tinggal lebih kurang 60-50 lagi yang tertinggal. Jadi naskah terhad hari ni, sila dapatkan buku Ilmu P. Ramlee. Kan, bagi yang nak mengambil memori dengan P. Ramlee, sila dapatkan. Bagi yang nak menghadiahkan pada mak ayah kita pun sila dapatkan. Bagi adik-adik yang nak tengok buku yang diterbitkan secara penuh secara jawi pun sila dapatkan, kerana buku ni sangat mudah dibaca, jawinya pun tidak berat. Jadi sila dapatkan. Jadi insya-Allah tamatnya sesi bersama penulis pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Abuya Kamal. Dan selepas tamatnya sesi ini pun Tuan Penulis mungkin ada beberapa waktulah di sini. Jadi bagi siapa nak orang kata berbincang, berbual dengan penulis ataupun nak beli dan nak dapatkan tanda tangan penulis, tempat tersedia di belakang ni. Jadi insya-Allah saya rasa cukup sekali itu dulu. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.